Assalamualaikum, kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tajuk epistemologi. Saya Nurhanis Nadirah binti Ramli, nombor metrik 2020452708 akan memulakan pembentangan dengan pengenalan epistemologi. Manusia merupakan makhluk yang dikurniakan anugerah akal daripada Allah SWT. Adalah fitrah manusia untuk mempunyai rasa ingin tahu mengenai sesuatu perkara atau benda yang ada di hadapannya. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan jawapan bagi setiap pertanyaan yang timbul. Mereka telah mula berfalsafah sewaktu berusaha untuk mendapatkan jawapan bagi merungkai pertanyaan. Menurut Muhammad Nur Syawal, falsafah merupakan satu istilah yang berasal dari bahasa Yunani iaitu filosofia, yang bererti melihat sesuatu perkara dengan perhatian atau minat atau berfikir tentang perkara tersebut dalam keadaan sedar. Melalui kaedah seperti menanyakan pendapat dari orang lain dan melakukan pemerhatian akan mewujudkan pengetahuan yang kemudiannya akan disusun secara sistematik untuk mendapatkan sesuatu ilmu. Wirnano Slamet menerangkan bahawa kaedah pengetahuan tersebut disebut sebagai epistemologi. Menurut Dr. Imam Abdul Fattah Imam, istilah epistemologi berasal dari perkataan epistem yang bermaksud ilmu atau pengetahuan dan logos membawa maksud teori, ilmu pengetahuan dan ajaran. Menurutnya, epistemologi adalah teori pengetahuan. Ahli falsafah barat dan ahli falsafah Islam mempunyai pengertian dan pendapat yang berbeza mengenai epistemologi. Zafrul Khan menyatakan epistemologi Islam membicarakan sumber pengetahuan, ciri pengetahuan dan asas pengetahuan serta bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan pemikiran Islam. Menurut Mahbub Setiawan, epistemologi barat lebih bercorak rasional empirik dan tidak terkandung perkara-perkara yang tidak rasional. Corak epistemologi barat dipengaruhi oleh aliran falsafah Yunani kuno yang langsung tidak menyentuh unsur keagamaan. Antara aliran-aliran dalam epistemologi barat adalah rationalism, empirism, Kristism dan intuitionism. Epistemologi barat dan Islam mempunyai sumber pengetahuan yang berbeza. Menurut Agustoni, Islam menekankan bahawa sumber atau al-masadir utama ilmu pengetahuan adalah Allah SWT. Al-Syaibani menyebutkan bahawa sumber ilmu yang diakui oleh ilmuwan barat seperti pengalaman, pemerhatian dan pengamatan indera hanyalah sebahagian daripada sumber yang diakui oleh agamawan Islam. Menurut Islam, terdapat 5 sumber utama iaitu panca indera, akal, intuisi, ilham dan wahyu ilahi. Ahli falsafah Islam seperti Ibn Khaldun dan Al-Ghazali membahagikan sumber ilmu kepada 2, iaitu sumber Rabbaniyah dan sumber Insaniyah. Sumber Rabbaniyah terdiri pada wahyu iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumber Insaniyah pula adalah panca indera, akal dan intuisi iaitu gerak hati. Setiap aliran dalam epistemologi barat mempunyai pendapat yang berbeza mengenai sumber pengetahuan. Aliran rationalism berpendapat bahawa akal merupakan sumber utama pengetahuan manusia. Aliran empirism mempunyai pendapat yang berbeza dengan menyatakan manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Ia juga menekankan bahawa pengalaman secara terus dalam kehidupan atau al-tajribah sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kepastian pengetahuan manusia. Untuk aliran Kristism pula, menganggap bahawa pengalaman dan akal manusia dapat digunakan untuk mencapai pengetahuan. Aliran intuitionism bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Ia menyatakan pengetahuan diperoleh melalui pemerhatian secara terus, tidak berkait dengan keberadaan fizikal suatu objek. Ahli falsafah barat iaitu Henry Bergson menyatakan bahawa indera dan akal manusia mempunyai batasan dalam memahami realiti secara keseluruhan. Menurutnya, intuisi adalah pengetahuan yang jujur dan sahih. Menurut Al-Atlas pula, sumber keilmuan merupakan asas kepada pembinaan elemen ilmu yang lain dan hanya melalui sumber ilmu yang benar sahaja dapat memberikan kebenaran yang hakiki. Ahli kumpulan saya, Hidayati Amini akan meneruskan pembentangan. Terima kasih Hanis untuk perkongsian sebentar tadi. Nama saya Hidayati Amini dan saya akan membentangkan kepentingan epistemologi dan kesan-kesan epistemologi. Pembahagian ilmu terbahagi kepada 2 iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain mengupas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu akhirat yang menjadi satu kewajipan bagi setiap manusia.
Ilmu epistemologi amat penting dalam membina keimanan dan memahami Islam sebagai adin, iaitu cara hidup yang diredai Allah. Pendidikan keimanan dalam erti yang lebih luas bukan sahaja dalam menitik beratkan idea tentang keesaan Allah, malah ia juga memberi pengertian terhadap konsep ilmu yang mempunyai amal. Ilmu fardu kifayah pula membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Ilmu epistemologi dapat memberi pengaruh kepada pembentukan dirinya, mengatasi orang-orang signifikan di sekelilingnya. Kendiri yang tenang dan sejahtera hasil daripada pencerahan epistemologi ilmu yang benar akan mempengaruhi setiap amalan dan tingkah laku manusia. Maka, amalan yang terhasil juga akan menjadi amalan-amalan yang positif terhadap persekitaran sekeliling. Kedua-duanya perlu diraikan dalam mencari sebuah kebenaran dengan ilmu fardu ain diletakkan sebagai matlamat hidup, manakala ilmu fardu kifayah diletakkan sebagai alat untuk mencapai matlamat tersebut. Seterusnya, kesan-kesan epistemologi terhadap kehidupan manusia. Kefahaman ilmu epistemologi dalam Islam adalah untuk menyiapkan manusia supaya beriman kepada Allah dan beramal dengan ilmu yang dipelajari di landasan yang benar. Kebenaran yang terhasil oleh sesebuah bidang ilmu mestilah berlandaskan Al-Quran dan Hadis dan bukannya bersumberkan hawa nafsu semata, kerana ia akan memberikan impak yang buruk dalam segala sesuatu keputusan. Pada sisi epistemologi Islam, peranan akal dalam menjalankan tugasnya memerlukan peranan hati beserta dengan bimbingan wahyu agar apa yang dilakukan dan difikirkan menimbulkan satu impak yang positif kepada diri sendiri atau masyarakat sekeliling. Selain itu, epistemologi juga dapat mempengaruhi peradaban manusia. Sejarah Islam adalah salah satu contoh perkembangan peradaban manusia yang telah menjadi begitu pesat sehingga sekarang. Para sahabat pada zaman pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin ditanam sifat keyakinan yang sangat kuat dalam hati mereka tentang kewajipan menyebarkan ajaran Islam dan telah menyebabkan Islam berkembang begitu pesat sekali. Perkembangan ini merupakan jambatan antara penjelasan teori yang hidup dalam sifat rasional dengan bukti yang jelas, malah kaedah ini dikembangkan lebih lanjut oleh sarjana Islam di zaman kegemilangan Islam. Epistemologi juga menjadi asbab untuk mendorong manusia sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baharu. Di dalam kajian epistemologi terbahagi kepada dua pemikiran, iaitu aliran pertama menggunakan kaedah keraguan dan mereka ini sentiasa meragui sesuatu sehingga menjadi sebagai matlamat diri. Walhal mereka bukannya mengkaji untuk mengetahui hakikatnya tetapi semata-mata untuk meraguinya. Aliran kedua pula menggunakan kritikan untuk mendapatkan kepastian dan keyakinan. Aliran ini diterjemah oleh Immanuel Kant dan beliau meletakkan akal manusia ini di bawah undang-undang kritikan dan kajian semata-mata. Dengan adanya sifat kritikan dan meragui ini, manusia akan terus-menerus mengkaji dan mencipta sesuatu yang baharu sehingga mencapai matlamatnya. Seterusnya, saudara Airin Amira akan membentangkan teori-teori epistemologi. Terima kasih saudari Hidayati di atas perkongsian sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Airin Amira dan saya akan menyampaikan tentang teori-teori epistemologi. Seperti yang kita maklum, setiap ilmu ataupun pendapat itu haruslah diketahui kesahihannya. Oleh itu, wujudlah teori-teori epistemologi ini untuk membuktikan sekiranya sesuatu ilmu ataupun pendapat itu adalah benar ataupun salah. Terdapat 4 teori epistemologi, iaitu teori pengetahuan, teori kebenaran, teori performatif dan juga teori pragmatik. Untuk teori pragmatik, teori ini dianggap benar sekiranya terdapat faedah yang dapat diperoleh melalui teori tersebut. Teori ini juga dikenali sebagai teori yang menyelesaikan masalah atau problem solving. Namun begitu, teori ini dianggap tidak lagi benar sekiranya teori ini tidak lagi dapat memberikan faedah di masa depan kerana terdapatnya pertambahan ilmu dan sebagainya. Seterusnya ialah teori kebenaran. Teori kebenaran ini dibahagikan kepada dua, iaitu teori kebenaran korespondensi dan juga teori kebenaran koherensi. Untuk teori kebenaran korespondensi, teori ini dianggap benar sekiranya teori tersebut berkorespondensi dan berhubung serta sesuai ditujukan dengan objek. Teori kebenaran koherensi pula ialah teori yang dianggap benar sekiranya teori tersebut logik dan juga berhubung dengan fakta-fakta yang wujud. Seterusnya beralih pula kepada teori performatif dan juga teori pengetahuan.
Sekarang saya akan menerangkan tentang teori performatif. Teori performatif itu dianggap benar sekiranya penyataan itu menjadi kenyataan. Teori itu sering dinyatakan oleh orang yang mempunyai kuasa dan juga wibawa. Beralih pula kepada teori yang terakhir iaitu teori pengetahuan. Teori pengetahuan ini dibahagikan kepada 4. Yang pertamanya ialah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa ini ialah pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Ianya seringkali disebut sebagai common sense. Pengetahuan yang kedua pula ialah pengetahuan ilmu sains. Pengetahuan ini diperoleh melalui kajian metodologi berilmiah yang dijalankan oleh para ilmuwan dan juga ahli sains. Pengetahuan yang ketiga ialah pengetahuan falsafah. Teori ini membincangkan tentang pelbagai jenis hal secara lebih mendalam dan juga radikal. Pengetahuan yang keempat ialah pengetahuan ilmu agama. Pengetahuan ini ialah melalui wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada utusannya. Contohnya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW. Wahyu ini bersifat mutlak dan tidak sewajarnya disangkal lagi. Maka dengan itu berakhirlah sudah teori-teori epistemologi yang ingin saya sampaikan. Teori-teori ini sangat penting dan sehingga ke hari ini ianya masih digunakan untuk membuktikan sesuatu ilmu itu adalah benar ataupun sebaliknya. Sekarang mari kita dengar penerangan daripada saudari Batrisha tentang perbezaan epistemologi Barat dan juga Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih Irene. Assalamualaikum. Nama saya Nur Auni Batrisha binti Muhammad Jafri. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perbezaan antara epistemologi Islam dan Barat. Perbezaan yang pertama ialah sumber ilmu pengetahuan. Konsep epistemologi Barat adalah berlandaskan akliyah dan hisiah semata-mata. Kepercayaan Barat adalah berasaskan rasionalisme dan golongan ini menolak wahyu sebagai sumber ilmu. Mereka beranggapan bahawa akal memiliki kekuatan yang paling tinggi untuk menentukan kebenaran dan hakikat sesuatu ilmu. Sekiranya sesuatu perkara itu berada di luar akal fikiran, mereka menganggap bahawa ianya bukanlah satu ilmu pengetahuan. Walau bagaimanapun, mereka tidak mengetepikan kepentingan panca indera sebagai sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan melalui panca indera juga disebut sebagai pengalaman dan penyokong aliran ini pula dinamakan empirism. Pengetahuan ini bergantung kepada pengalaman dan pengamatan daripada 5 anggota panca indera manusia iaitu mata, lidah, hidung, telinga dan kulit. Kesemua panca indera manusia ini diperlukan untuk merangsang akal supaya dapat bekerja dengan baik. Seterusnya membawa manusia untuk berfikir ke arah kebenaran. Konsep epistemologi Islam pula berlandaskan wahyu, iaitu nakliyah, sebagai sumber utama bagi memperoleh ilmu pengetahuan dan ianya bersifat mutlak. Wahyu merupakan sumber ilmu yang paling tepat dan dipercayai untuk mencapai pengetahuan yang bersifat fizik maupun metafizik yang tidak dapat dijangkaui oleh batas akal fikiran manusia. Oleh itu, sumber ilmu seperti akal dan panca indera harus tunduk kepada wahyu. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 52 yang bermaksud, "Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka sebuah kitab Al-Quran yang kami telah menjelaskannya satu persatu berdasarkan pengetahuan kami untuk menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Kitab suci Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk dan pembeza antara perkara hak dan batil. Di samping itu, epistemologi Islam tidak mengabaikan aspek-aspek akliyah yang berasaskan akal fikiran manusia. Bimbingan wahyu dan peranan hati diperlukan untuk memandu akal dalam menjalankan tugasnya menentukan kebenaran dan menghasilkan buah pemikiran. Antara sumber ilmu pengetahuan yang lain menurut epistemologi Islam termasuklah melalui intuisi, akal dan panca indera. Perbezaan yang kedua ialah kepentingan antara Tuhan dan manusia dalam pengetahuan. Umumnya mengetahui bahawa sistem pendidikan Barat telah banyak diserap dan digunapakai pada era modernisasi ini. Dalam epistemologi Barat, mereka mempercayai bahawa Tuhan atau agama tidak mempunyai kaitan dengan pendidikan. Situasi ini dirujuk sebagai anthropocentrism yang bermaksud pandangan yang menganggap manusia sebagai faktor utama dalam alam semesta, di mana manusia menjadi pusat kebenaran, etika, kebijaksanaan dan pengetahuan. Dalam fahaman ini, manusia bebas untuk melakukan sesuatu perkara dan ianya tidak berlaku atas kehendak dan kawalan Tuhan. Berbeza dengan falsafah pendidikan Barat, falsafah pendidikan Islam mempercayai bahawa ilmu pengetahuan itu berkait rapat dengan Tuhan.
Hal ini disebut sebagai theocentrism yang bermaksud Tuhan paling utama dalam alam semesta. Ianya adalah sebuah fahaman yang beranggapan bahawa semua perkara yang dilakukan oleh manusia adalah terjadi atas kehendak Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Di samping itu, hubungan antara pendidikan dengan Tuhan juga diistilahkan sebagai ibadah, yang menunjukkan ianya saling berkait rapat sebagaimana kata-kata Imam Al-Ghazali, beribadah tanpa bekal ilmu adalah sia-sia dan ilmu juga menjadi panduan manusia meniti usia di dunia sebagai bekalan akhirat. Adalah keharusan bagi seorang hamba menunaikan ibadah dengan didasari ilmu, dan ilmu lebih bernilai jika diamalkan serta disampaikan kepada orang lain. Pernyataan tersebut menunjukkan bahawa ilmu itu penting bagi mencapai kesempurnaan dalam ibadah. Saya serahkan kepada saudari Ainun untuk menerangkan perbezaan yang seterusnya. Terima kasih Batrisha. Assalamualaikum, nama saya Ainun Naim binti Supian dan saya akan menyambung untuk menerangkan mengenai perbezaan antara epistemologi Islam dan juga Barat. Isi yang seterusnya ialah perolehan ilmu. Menurut epistemologi Islam, ilmu pengetahuan telah disatukan dengan nilai-nilai agama Islam dalam memperoleh ilmu. Ilmu menurut agama Islam terbahagi kepada dua, iaitu ilmu nakli yang terdiri daripada ilmu fardu ain ataupun ilmu wahyu dan juga ilmu akli yang terdiri daripada ilmu fardu kifayah ataupun ilmu perolehan akal. Epistemologi Islam yang berunsurkan sumber nakliyah tidak akan menolak sama sekali sumber akliyah. Dalam kehidupan manusia, ilmu pengetahuan dan juga agama bukanlah dua perkara yang terasing. Ini kerana terdapat sebilangan ilmuwan Islam dapat menguasai kedua-dua ilmu tersebut. Contohnya Al-Khwarizmi, Ibn Sina dan juga Al-Biruni. Mereka turut dikenali sebagai hufaz, iaitu penghafaz Al-Quran. Bidang-bidang sains seperti optik, geologi, perubatan dan juga astronomi merupakan antara bidang yang dikuasai oleh mereka. Beza pula dengan pandangan Barat, di mana mereka lebih mengutamakan ilmu pengetahuan sahaja dalam perolehan ilmu. Terdapat pengasingan antara ilmu pengetahuan dengan agama di dunia Barat. Menurut epistemologi Barat, mereka berpendapat bahawa kebenaran ilmu hanya terdapat atau berpusat pada manusia sahaja. Ini kerana manusia merupakan makhluk bebas yang dapat menentukan kebenaran. Menurut Ayan G. Barber, hubungan antara ilmu pengetahuan dan juga agama dibahagikan kepada 4 kategori model, iaitu model konflik, model pengasingan, model dialog dan juga model integrasi. Terdapat 2 model yang menerangkan mengenai pengasingan antara dua hubungan ini. Yang pertama ialah model konflik yang merupakan model yang bersifat bertentangan. Ini kerana agama bersifat subjektif dan juga tertutup, manakala ilmu pengetahuan bersifat objektif dan juga terbuka. Dan yang kedua ialah model pengasingan. Model ini menyatakan bahawa ilmu dan juga agama berada di ruang yang berbeza. Apabila kedua-dua ini berada di ruang yang berbeza, maka tiadalah berlaku perselisihan antara satu sama lain dan juga tiada berlaku konflik. Isi yang terakhir ialah penilaian ilmu. Menurut epistemologi Islam, penilaian ilmu dilakukan oleh diri sendiri, orang lain dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa menilai segala aktiviti kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, hendaklah sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Maha mengetahui segala apa yang berada di atas muka bumi ini. Menurut epistemologi Islam, mereka juga menggunakan akal dan juga panca indera sebagai sumber ilmu, tetapi ia masih berkait dengan agama. Berdasarkan konsep Islam, walau setinggi mana ilmu seseorang itu, tetapi ia masih tidak dapat mendandingi zat yang lebih mengetahui, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bertentangan pula dengan pandangan Barat, di mana kebanyakan penilaian yang dilakukan melibatkan diri sendiri dan juga orang lain. Ini menunjukkan bahawa epistemologi Barat tidak menitik beratkan agama dalam penilaian yang dilakukan. Menurut epistemologi Barat, terdapat 3 aliran yang mempengaruhi sumber utama ilmu pengetahuan, iaitu rasionalisme, empirisme dan juga kritisisme. Rasionalisme menyatakan pandangan bahawa kebenaran ilmu itu bersumber daripada akal manusia itu sendiri, manakala empirisme menyatakan pandangan bahawa pengalaman yang menghasilkan seluruh isi pemikiran manusia. Kritisisme pula menyatakan para ilmuwan Barat berpendapat bahawa sumber-sumber ilmu hanya terhad pada akal fikiran dan juga panca indera. Hal ini menunjukkan bahawa epistemologi Barat tidak menekankan agama dalam konsep mereka dan hanya diri sendiri yang akan melakukan penilaiannya tanpa Tuhan. Mereka turut menolak berita sahih yang datangnya daripada wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ashraf bin Wan Ahmad. Di sini saya akan menerangkan
mengenai kesimpulan epistemologi. Epistemologi merupakan suatu perbahasan yang mendalam mengenai sumber ilmu dan hasil perbahasan itu secara teoretikal yang menjurus kepada perbatasannya dari aspek logik dan nilainya dari aspek falsafah. Epistemologi merupakan suatu kajian terhadap prinsip pengetahuan manusia, tabiat, punca, nilai dan batas cakupannya serta hubungan di antara penanggapnya dengan subjek yang ditanggapi. Pelbagai perbezaan epistemologi Islam dan Barat yang telah dibincangkan dan diterangkan sebelum ini. Perbezaan yang ketara yang dapat disimpulkan di sini ialah epistemologi Islam membincangkan dan menekankan asas, sumber, ciri, kebenaran atau kesahihan pengetahuan serta cara untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan pemikiran Islam. Epistemologi Islam juga meletakkan peranan akal dalam menjalankan tugasnya dengan memerlukan peranan hati dan bimbingan wahyu agar perkara yang dilakukan memberi impak yang positif. Manakala epistemologi Barat bercorak lebih rasional, empirikal dan terpisah dari perkara-perkara yang tidak rasional serta tidak menyentuh atau menyelitkan unsur-unsur keagamaan dalam falsafah mereka. Mereka juga meletakkan sepenuhnya peranan akal semata-mata dalam menentukan kesahihan atau kebenaran tanpa mengira kesan pemikiran tersebut. Di sini dapat kita lihat bahawa epistemologi Islam adalah lebih jelas dan kukuh kerana ianya dapat memberi jawapan terhadap persoalan dan pertanyaan yang tidak mampu dijawab dan difahami dengan akal manusia. Kesan-kesan epistemologi. Epistemologi dapat membimbing seseorang untuk meletakkan sesuatu perkara di tempat yang wajar. Kebenaran yang terhasil oleh sebuah bidang ilmu mestilah berlandaskan Al-Quran dan hadis dan bukannya bersumberkan hawa nafsu semata-mata kerana ia akan memberi impak yang buruk dalam segala keputusan. Epistemologi juga telah mempengaruhi peradaban manusia. Sejarah menunjukkan Islam adalah agama yang amat mementingkan pembentukan masyarakat yang harmoni, sikap, simpati dan saling bertoleransi di setiap kalangan masyarakat. Epistemologi juga mendorong manusia sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baharu. Dua aliran pemikiran telah wujud dalam kajian epistemologi ini. Aliran pertama bersifat meragui sesuatu sehingga menjadi sebagai matlamat diri, manakala aliran kedua menggunakan kritikan terlebih dahulu sebelum seseorang itu mampu mengenali hakikat sesuatu perkara. Kepentingan epistemologi. Epistemologi berperanan memecahkan persoalan mengenai perbezaan di antara pengetahuan yang benar dengan pengetahuan yang salah. Ini adalah sangat bertepatan dengan matlamat itu sendiri di mana ianya bagi menjaga kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Manusia yang jelas pegangan epistemologinya akan meletakkan Allah sebagai yang utama yang memberi pengaruh kepada pembentukan kendiri mengatasi orang-orang signifikan di sekelilingnya. Epistemologi amat penting dalam membina keimanan dan didikan ilmu. Ini perlu diterapkan sejak kecil sehingga ia mampu memahami Islam sebagai ad-din apabila mereka telah dewasa dan seterusnya mengakui keesaan Allah berserta mengakui kebesaran dan kekuasaannya. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan harian sebagai dasar untuk mengembangkan kefahaman dalam pengetahuan dan juga untuk mengetahui tentang kepelbagaian kebenaran pengetahuan. Seseorang itu perlu benar-benar memahami bagaimana cara untuk memperolehi pengetahuan tersebut dengan baik. Pengetahuan bukan hanya untuk diketahui, tetapi perlu difahami sehingga kita benar-benar berfikir dan yakin tentang pengetahuan ini. Sekian saja perbentangan dari kumpulan kami yang bertajuk epistemologi. Semoga kita mendapat manfaat dari apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.